Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana jaya menyelesaikan 7 unit dan tajuk berkaitan dengan safety leadership. Dan hari ini ialah perkongsian unit yang ke-8. Unit ke-8. Okey. So, unit ke-8 ni ada dua pecahan dia. Yang pertama, saya akan bercerita tentang fast thinking, slow thinking. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan bercerita tentang thinking trap, iaitu perangkap pemikiran. Okey, baik. So, fast thinking, slow thinking ni adalah satu idea yang telah dipelopori oleh Daniel Kahneman. Dia ni seorang Israel. Maka pada tahun 2011, beliau telah menghasilkan satu karya. Karya ini adalah karya besar lah dalam bidang pemikiran, dalam bidang pengurusan. Ia satu karya besar lah. Yang mana dia menceritakan bahawa disebabkan oleh kesilapan dalam cara berfikir, maka kita banyak kadang membuat kesilapan dalam membuat keputusan. We make a wrong decision. Okay. Jadi ada dua untuk pemikiran. Satu pemikiran pantas dan satu lagi adalah pemikiran dinamakan pemikiran perlahan. Okay, baik. Cuba kita lihat gambar ni tuan. Kalau kita tengok 2 kali 2, 4. Tapi kalau kita dapat kiraan 253.2 kali 175.2, maka ia satu proses yang agak panjang lah. Kita terpaksa mengira. Okay. Yang pertama tadi ialah fast thinking. Yang kedua ialah slow thinking tuan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan fast thinking? Fast thinking ni cara berfikir cepat, pantas, automatik. Kita tak perlu fikir panjang. Selalunya berlaku pada benda yang rutin atau kecemasan. Bagaimanapun kita mudah terdedah pada kesilapan disebabkan oleh proses tersebut. Manakala slow thinking, dia ialah satu proses pemikiran yang lebih perlahan dan berhati-hati. Contoh macam kita mengira tadi kan, dia lambat, kita ambil masa lambat. Dan ia juga ada kesesuaiannya. Kalau kita lihat pada perbandingan tuan, dalam buku tersebut dikatakan bahawa pemikiran pantas, fast thinking dinamakan sistem 1, manakala pemikiran perlahan atau slow thinking dinamakan sebagai sistem 2. So sistem 1 ni dia cepat, automatik, sesuai untuk tugas rutin, tapi ia cenderung untuk buat kesilapan. Contohnya, sometimes we will be biased, berat sebelah. Manakala sistem 2 dia agak lambat, dia agak berhati-hati, cautious, dan sesuai untuk tugas-tugas kompleks, seperti contohnya macam kita buat siasatan kemalangan. As a result, maka kita dapat mengelakkan kesilapan. Baik. Iaitu tentang dua perkara ni. So, contoh lain tentang pemikiran pantas ialah bila kita orang lain menghentikan pekerjaan yang kita lakukan kerana kita tak pakai PPE misalnya. Segera dihentikan. Manakala pemikiran perlahan, contohnya bila kita buat siasatan kemalangan. Ini dua bentuk aplikasi pemikiran pantas dengan pemikiran perlahan. Okey, baik. So, bila kita nak gunakan pemikiran pantas, biasanya bila benda rutin, benda kecemasan. Manakala pemikiran perlahan kita gunakan bila kita buat planning atau kita buat analisis. Contoh, kita investigate kemalangan, definitely kita akan buat pemikiran perlahan. Dan juga pemikiran perlahan ni dia ada proses menyemak keputusan. Menyemak keputusan. Okey, baik. So, mari kita latihan berikut. Nota ni tuan, saya ada sertakan latihan. Ada kurang lebih ada 10 soalan untuk anda fikirkan. So, adakah dia ni pemikiran pantas atau pemikiran perlahan. Contoh, 1A, tumpuan minyak di lantai bengkel. Tumpuan minyak di lantai bengkel. Okay. Definitely, dia lah pemikiran yang digunakan adalah pemikiran pantas. Di mana tindakan kita akan segera bertindak untuk mengawal tumpahan tersebut. Itu sebagai contoh. Teman kalau B, mengenal pasti punca kerosakan mesin. So, pemikiran yang kita akan gunakan ialah pemikiran perlahan. Di mana kita akan analisis. Kita akan tengok dulu dekat mana, apakah bentuk kerosakan yang ada. Lepas tu kita akan mempertimbangkan kemungkinan mengapa kerosakan itu timbul. Kita tak akan buat conclusion dengan cara yang segera. It takes time lah. It takes time. Kerana apa? Kerana kita akan buat keputusan berdasarkan fakta, dapatan
Ada. So in conclusion tuan-tuan, kedua-dua pemikiran ini penting. Kedua-dua pemikiran ini penting. Dan pemimpin yang baik, dia harus tahu bagaimana nak menggunakan pemikiran-pemikiran tersebut. Dan sebenarnya tuan, memperlahankan cara membuat keputusan ni tidak salah. Tidak salah. Kerana ada masanya kita perlu membuat pemikiran secara cepat, pantas. Especially bila kecemasan. Cuma untuk mengelakkan keputusan pantas ini execute secara yang salah, maka kita perlukan latihan. Kita perlukan drill misalnya. Kita perlukan drill misalnya supaya tindakan segera yang kita lakukan dapat juga dibuat dengan baik. Contoh-contoh lain tuan tentang penggunaan pantas ialah seperti kita gunakan checklist. We do inspection, kita ada checklist. Ini adalah contoh-contoh pemikiran pantas yang kita aplikasi di tempat kerja. Aplikasi di tempat kerja. Okey. Tuan, itu yang pertama. Sebagai pemimpin, kita harus ingat dua pemikiran ini wujud. Fast thinking, slow thinking, ia wujud. Cuma kita perlu aplikasinya pada situasi yang betul dan tepat. So tuan-tuan, nanti bila tuan-tuan baca semak nota latihan nanti, saya minta tuan-tuan untuk cuba menjawab latihan yang pertama, iaitu contoh-contoh. Yang pertama ni berkaitan dengan situasi tempat kerja. Lepas tu tuan-tuan tentukan apakah pemikiran yang digunakan dan apakah tindakan yang tuan-tuan akan ambil dalam konteks tersebut. Okey, saya fikir itu saja. Okey, terima kasih. Selesai perkongsian yang pertama, iaitu berkaitan dengan fast thinking, slow thinking.